Defisit sosial merupakan isu dan hal yang belum selesai, perlu diusahakan penyelesaiannya satu persatu, memerlukan waktu dan kesabaran semua pihak. Selain itu, perancangan dan pelaksanaan pelan, tindakan berasaskan prinsip menawar perundingan ataupun mediasi. Antara punca defisit sosial berlaku di Malaysia, etnisiti. Satu kelompok manusia yang mempunyai ikatan kebudayaan yang banyak persamaan seperti agama, ras maupun asal usulnya. Kumpulan etnik yang sama berkongsi adat, bahasa, pakaian tradisional, makanan dan mempunyai hubungan sosial sesama masyarakat. Dari segi agama, pihak yang menyebarkan kandungan sensitif 3R iaitu perkauman, ras, agama, religion dan institusi diraja, royalty. Isu ini boleh menimbulkan ketidakpuasan hati antara kaum dan agama. Dari segi kelas sosial, seseorang atau kelompok manusia dalam masyarakat atau budaya, biasanya kebanyakan masyarakat memiliki golongan sosial. Hal ini demikian, masyarakat seperti ini menghindari stratifikasi sosial. Pendidikan adalah satu proses mengembangkan potensi individu yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Jurang generasi dalam mencapai kejayaan dan kemajuan bersama dalam aspek ekonomi, sosial, politik dan sebagainya. Dari segi politik federalisme, kerajaan tempatan dan federalisme merupakan konsep penting yang digunakan dalam perbincangan kajian ini. Media menyebarkan berita-berita palsu atau yang tidak sahih boleh menyebabkan perbalahan dalam kalangan masyarakat. Langkah-langkah untuk mengatasi defisit sosial, terutama politik. Parti-parti politik seharusnya bergabung untuk membina sebuah parti yang di dalamnya yang terdapat setiap wakil dari berbilang kaum di bawah satu nama dan organisasi yang bergerak selaras dengan prinsip negara, iaitu perpaduan di antara bilang kaum. Dari segi bahasa Melayu merupakan bahasa utama yang digunakan di sekitar tempat di dalam Malaysia. Seharusnya bahasa Malaysia dijadikan sebagai bahasa perantaraan yang wajib digunakan supaya tiada salah faham dan kekeliruan ketika dalam sebuah percakapan, bisnes dan juga pendidikan. Hal ini kerana jika penggunaan bahasa yang berlainan boleh memecah belahkan kaum dan bangsa antara satu sama lain secara halus dan sedikit demi sedikit akan membalah di antara kaum. Budaya. Semua rakyat di Malaysia perlulah mempelajari adat dan budaya kaum yang lain supaya tiada kata yang dapat menggurus dan mengecewakan kaum dan bangsa lain kerana terdapatnya menghormati di antara budaya dan adat kaum yang lain. Agama. Keharmonian dalam kepelbagaian bangsa menjadikan Malaysia sebagai negara contoh masyarakat antarabangsa. Kadang-kala isu sensitif boleh menggugat ketenteraman dan keharmonian seperti perbezaan kesefahaman tentang agama, budaya dan kaum. Hal ini perlu ditangani dengan baik supaya tidak berlakunya perbalahan. Dan yang terakhir, dari segi aspek pendidikan, sistem persekolahan yang sama bagi semua pada asasnya. Laporan Razak mencadangkan penubuhan sekolah-sekolah umum yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan sekolah-sekolah jenis umum menggunakan bahasa pengantar Cina, Tamil dan juga Inggeris. Kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa untuk perpaduan jelas dinyatakan. Laporan ini telah menjadi rujukan sebagai dasar pendidikan kerajaan sehingga kini dan bahasa Melayu telah menjadi bahasa pengantar di semua peringkat sekolah. Sekian, terima kasih.